You are now live. You are. Yeah, yeah, yeah. Cuk tengah pering jawapan. Jawapan daripada kawan kamu Logak lah, hari ni masuk banyak perkara tu gak. Allah abad balik. Okey. Macam mana kau mengadap kod ni ke? Kod ni cuba cuba. Macam gini lah. Lauk gapo? Oi, tanya lauk gapo. Nasi minyak, nasi putih, daging masuk pedah, air, gula. Jangan main-main. Makan belakang dah kak? Okey. Okey. Cukup dah. Teacher nak stapler betul dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gegur sikit. Jadi kita akan discuss kita Masya Allah tengok ya. Okay, kita akan discuss soalan yang teacher dah bagi baru ni. Okay, teacher dah ada print dah ni. Okay, contoh kawan kamu buat. Okay, siap belakang dah kok. Tak ramah atas ke teacher ni. Jadi teacher akan kecek kod bahasa luar deh. Sebab lepas ni InsyaAllah teacher akan upload dalam YouTube. Okay, hai ya. Teacher akan upload dalam YouTube. So boleh tengok lah. Jadi teacher kena tukar tune kena tukar bahasa teacher, kena tukar. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 3 Jadi bagi yang baru masuk ni, hari ni kita nak discuss soalan homework yang teacher bagi pada pelajar tingkatan 5. Okey, pelajar tingkatan 5 sebab kita baru belajar tentang hormon, tentang mekanisme pembentukan air kencing. Jadi kalau kamu tengok soalan SPM 2014, soalan SPM dia dah keluar SPM 2014 dalam struktur, and then 2015 keluar dalam soalan esei. Kemudian dia keluar lagi untuk soalan tahun SPM tahun 2019. Jadi sebab itulah kita tak boleh nak buat spot soalan. Sebab kita tak boleh nak assume tajuk yang dah keluar tak keluar lagi. Tidak semestinya tutup pintu lah. Okey. Jadi dah bersedia semua dengan kertas kamu? Okey, kita akan start dengan struktur nombor 3. Okey, struktur nombor 3 ni merupakan soalan SPM sebenar tahun 2014. Soalan struktur untuk nombor 3. Okey, kalau nombor 1, konstruk dia macam pengetahuan, kefahaman, adalah aplikasi sikit-sikit kan. Masuk ke nombor 2, banyak sikit aplikasi. Aras pun makin tinggi lah. Kita ada konstruk. Konstruk ni yang mana satu dalam taksonomi Bloom tu. Sekarang kita guna taksonomi Anderson. Jadi aras pula ada 3 aras. Aras rendah, aras sederhana, aras tinggi. Jadi bila soalan dibuat, taburan tu adalah
konstruk apa nak ditanya dan juga taburan aras. Jadi semakin meningkat nombor, maka akan semakin meningkat aras kesukaran. Okey, tapi pernah terjadi satu tahun, kita lupa tahun berapa. Patutnya soalan 1 senang kan? Soalan 5 susah kan? Tapi soalan 1 lah yang paling banyak pelajar hilang markah. Ada yang dapat 7/12, ada yang dapat 6/12. Soalan 5 ramai yang dapat full mark. 12/12. Tak salah teacher. Soalan yang nombor 5 tu soalan tembikai. Soalan tembikai. Tembikai yang berbentuk 4 segi yang ditanam, yang dihasilkan oleh pekebun daripada Jepun. Bukan setakat 4 segi. Ada yang bentuk love kan. Kalau yang baca surat khabar tu kan. Yang tu rasanya SPM tahun 2016. Soalan nombor 5 tu ramai yang dapat full mark. Jadi kamu jangan terikat dengan sentimen kata soalan nombor 1 susah, soalan nombor 5 soalan nombor 1 senang, soalan nombor 5 susah. Tidak semestinya tidak semestinya. Jawab je, jawab sehabis baik. Kalau macam teacher, selalu teacher pesan pada pelajar teacher, salah tak apa. Salah tak apa. Asalkan jangan tinggal. Semua soalan kena jawab. Sebab kalau kamu tinggal, confirm markah kamu kosong. Tapi kalau kamu jawab, cuba jawab, insya-Allah tak dapat 3 markah, dapat 1 markah, dapat 2 markah kan. Sebab yang kata salah ialah kamu. Tapi sebenarnya jawapan kamu ada markah. Jangan takut nak menjawab sebab bila kamu jawab dalam SPM, tak ada siapa yang tahu kecuali diri kamu dengan pemeriksa. Cikgu tak tahu dah, teacher tak tahu dah, cikgu takkan marah. Jadi jawablah sehabis baik. Okey, jadi sekarang cikgu kata goreng habis. Ya. Okey, jadi kita masuk kepada nombor 3. So teacher akan tukar kamera. Okey, tukar kamera. Okey. Nampak tak? Suara teacher jelas tak? Suara teacher jelas tak? 20 orang je online ni, mana lain. Tapi bukannya yang form 5 tahun ni kan, teacher tengok ada Dr. Amirul Aizat tadi. Lepas tu ada engineer kapal terbang. Mana dah teacher? Tadi macam nampak macam masuk tadi. Okey, so kita masuk Okey. Nombor 3. Raja 3.1 menunjukkan Izzati kata jelas. Okey. Ada soalan terus tanya Oh, teacher rasa macam Insta famous pula. Okey, Raja 3.1 menunjukkan sistem endokrin manusia. So apa pokok soalan kita tentang sistem endokrin manusia? Endokrin ni kita tahulah dia berkenaan dengan hormon. Jadi kita dah dapat gambaran dah soalan ni kemungkinan besar dia nak tanya pasal bab 3 tingkatan 5. Okey, wah gambar manusia terkejut ke? Tak terkejut kan? Tak susah pun ni kan? Sebab tu kan masa kita belajar yang hormon tu kan punyalah hafal tak hormon-hormon kan. Tapi sebenarnya soalan SPM dia tak adalah memerlukan kamu menghafal semua. Yang penting ialah kamu faham. Okey, sorry teacher letak laptop kat bawah tadi. Okey. Tengok kepada rangsangan yang diberikan. Okey, gambar manusia tak payahlah fikir lelaki ke perempuan. Tak tanya macam tu. Okey, tengok. Ada otak. Ada otak besar otak kat sini. Okey, lepas tu dia terus label dekat hujung ni kita ada kelenjar pituitary. Lepas tu dekat bahagian leher ni kita ada kelenjar thyroid. Kemudian kita ada ginjal. Ginjal kanan dan kiri Kalau lupa kat mana ginjal kanan kiri. Okey. Sekejap kamu ambil gambar ni, kertas ni, kamu letak gini. So yang ni ginjal sebelah kanan, yang ni ginjal sebelah kiri. Okey, lepas tu kita ada T kat bawah tu. T tu kita ada pankreas. Pankreas ni bentuk dia macam daun. Lepas tu atas ginjal kita ada S iaitu kelenjar adrenal.
Okey, kemudian ni siapa nak jawab ni? Cikgu nak jawab ke? Ke Hamzah nak jawab ni? Okey, ada testis Okey, ada testis. Jadi pankreas, testis ni semua adalah kelenjar endokrin. Kelenjar thyroid, waalaikumsalam Munira. Kelenjar pituitary, semua adalah kelenjar endokrin. Apa itu kelenjar endokrin? Kelenjar yang merembeskan hormon. Apa itu? Eksokrin kan? Kelenjar eksokrin itu yang merembeskan enzim. Okey, Audi ada. Okey, namakan struktur S dan struktur T. Okey, namakan. So, kita punya kata tugas kita ialah namakan. So, wajib ejaan itu betul. Okey, kata kunci kita struktur S dengan struktur T. Betul tak? Kelenjar adrenal. Okey, good. Kelenjar adrenal. Kemudian pankreas. Okey, good. Pankreas. So, dapat 2 markah kat sini. Jadi, kat sini ada setengah pelajar ada setengah macam ada setengah soalan dia tak buat S, dia buat kelenjar S kan? Kelenjar S. Jadi, dekat jawapan dia tulis adrenal je. Jangan kena tulis balik kelenjar adrenal. Ataupun ditanya nama sel darah. Dibuat kat tepi ni sel darah P. Lepas tu kamu jawab merah. Salah. Kamu kena tulis penuh sel darah merah. Kalau merah saja apa? Kita tak faham Okey, kemudian kita pergi kepada soalan B1. Namakan satu hormon yang dirembeskan oleh T. So T tadi adalah apa T tadi adalah pankreas. Jadi kalau pankreas, apakah nama hormon yang dirembeskan oleh pankreas? Okey, ada 2. Sama ada kamu jawab hormon insulin ataupun kamu jawab hormon glukagon. Okey, ni betul lah jawab insulin. Okey, insulin. Okey, ada tak kamu macam tertanya-tanya? Teacher, kalau saya salah, teacher dekat T ni, saya tak buat pankreas, saya buat apa apa kamu nak buat kat sini? Katalah kamu buat perut kan? Perut. Maka automatik kamu akan hilang markah di B1. Jadi kamu kena make sure jawapan yang kamu bagi betul. Tapi ada setengah tahun dia tak depend pun. Yang tu kita panggil dependent lah. Wajib betul di T, barulah dapat markah di B1. Tapi ada tahun yang tak kisah. Jadi kita buatlah sehabis baik. Das detail, accurate and specific. Okey, terangkan peranan hormon yang dinamakan D3B1 dalam mengawal atur aras glukosa dalam darah. Jadi kalau kamu tulis insulin, kamu kena ceritakan pasal insulin kat sini. Kalau kamu cerita pasal glukagon, kamu kena ceritalah pasal glukagon dekat sini. Sekarang kawan kamu dah tulis insulin. Maka apakah terangkan peranan hormon insulin tu yang dinamakan D3B1 tu dalam mengawal atur aras glukosa dalam darah. Jadi kata tugas kita adalah terangkan. So bila terangkan mesti bagi fakta, mesti bagi huraian. Bila tengok markah ni 2, maksudnya at least 2 point. Tapi kita yakin ke yang kita bagi 2 point tu betul? So kita kena jawab sehabis baik. Jawablah sebanyak mungkin, tapi kena bajet mengikut masa yang ada. Okey, apa kata kunci kita? Peranan hormon yang dinamakan D3B1 dalam mengawal atur aras glukosa dalam darah. Apa peranan hormon insulin? Aras glukosa yang bagaimana? Apabila aras glukosa dalam darah bertambah, meningkat. Sebab glukosa ni ialah dia ada aras glukosa yang normal dalam darah. Jadi kalau melebihi aras normal tak boleh. Kalau kurang pun tak boleh. Jadi apabila aras glukosa dalam darah ni berlebihan, maka pankreas akan merembeskan hormon insulin kan. Apa yang hormon insulin ni buat? Dia akan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glycogen. Lepas tu
Dia akan disimpan dalam sel hati ataupun sel otot. Tapi kalau secara utama dia disimpan di mana? Disimpan dalam sel hati. Kalau keluar soalan objektif kalau dia tanya di manakah tempat utama penyimpanan glycogen, jawapannya adalah hati. Okey, kita tanda. Hormon insulin menurunkan aras glukosa darah. Ada markah tak? Patutnya jawab lagu ni. Aras glukosa darah lebih tinggi dari julat normal. Maka insulin akan dirembeskan oleh pankreas. Glukosa berlebihan akan ditukar kepada glycogen dan disimpan dalam sel hati atau sel otot. Teacher, kalau saya guna glukagon, ya betul. Boleh. Kita ada 2 jawapan kat sini Okey. Jadi kita tengok jawapan daripada Munirah. Hormon, alamak, tersebut nama pula. Ni kertas Munirah. Okey, hormon insulin menurunkan aras gula darah. Ada tak? Tak ada tak ada markah lagi. Hormon insulin menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen. Okey, so Munirah dapat 1 markah. 1 je. Tu tadi teacher cakap tadi tu. Kamu kena jawab banyak barulah kita akan dapat markah yang tinggi. Skema nanti teacher akan hantar dalam grup Okey. Bagaimana pula kalau tadi Syakir tanya kalau glukagon? Kalau glukagon pula, bagaimana peranan hormon dia? Kalau glukagon apabila aras glukosa darah lebih rendah. Kenapa rendah? Kenapa rendah? Tadi kenapa glukosa tinggi? Sebab bila kita makan nasi tu ada kanji kan? Dia akan dicerna kepada maltosa. Selepas tu dia akan dicerna kepada glukosa. Sebab itulah glukosa kita meningkat melebihi julat normal. Jadi kalau situasi di mana glukosa kita rendah, situasi yang bagaimana? Siapa boleh jawab? Situasi yang bagaimana apabila glukosa dalam darah kita rendah? Kalau boleh jangan guna badan guna darah. Sebab glukosa tu dalam darah. Tak ada orang nak jawab. Jawab cepat. Apa soalan tadi dengar. Apa situasi di mana glukosa dalam darah kita menjadi rendah? Ya, tak makan nasi. Ya, Haras kata tak makan nasi. Ya. Contohnya bila kita berpuasa kan. Bila kita puasa kita tak makan nasi. Maka pada masa tu aras glukosa dalam darah kita akan menurun. Sebab itulah kita letih kan. Tapi kenapa kita masih lagi boleh membuat aktiviti seharian? Kerana glycogen yang kita simpan dalam sel hati, sel otot tadi tu, yang disimpan, glycogen yang disimpan sebelum ni, dia akan ditukar semula kepada glukosa. Boleh Okey, semula kalau kamu jawab glukagon, maka jawapan dia aras glukosa darah lebih rendah dari julat normal. Glukagon akan dirembeskan oleh pankreas. Glycogen akan ditukar kepada glukosa dalam hati. Jadi di mana tempat pertukaran glycogen tu? Dia akan ditukar di hati. Kalau tadi tu, sorry salah cakap tadi. Kalau kita glukosa berlebihan, kita tukar kepada glycogen, disimpan dalam sel hati dan sel otot. Okey, tapi bila kita kurang glukosa dalam darah, maka glycogen ditukar kepada glukosa dalam hati. Okey, kemudian ini menyebabkan glukosa darah meningkat ke aras normal. Okey Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, jangan takut. Bila kamu tengok soalan jadual, kamu tengok soalan graf, jangan takut. Kita analyse apa yang nak ditanya. Lepas tu kita jawab sehabis. Baik. Ada markah jawapan kamu. Cuma kamu kena tulis jawapan.
Okey, jadual 3 menunjukkan kepekatan asid amino dalam plasma darah dan dalam air kencing. Plasma darah dalam air kencing. Yang ni maksudnya kepekatan asid amino dalam plasma darah ketika memasuki ginjal. Yang memasuki ginjal. Kalau yang ni kepekatan asid amino dalam air kencing. Jadi ginjal ni adalah tempat di mana akan menyingkirkanlah segala bahan kumuh, segala urea semua tu kan. Tapi asid amino ni adalah benda yang berguna, betul. Jadi kenapa asid amino ni dia boleh terturas masuk ke kapsul Bowman? Dia dapat terturas keluar daripada glomerulus dan masuk ke dalam kapsul Bowman kerana saiz dia kecil. Tapi badan kita, darah kita, ia perlu diserap semula ke dalam kapilari darah. Sebab asid amino ni adalah bahan yang berguna, bahan penting untuk tubuh kita. Kalau urea, kita tak nak urea. Okey, jadi kenapa masa darah tu asid, kalau darah tu memasuki ginjal, ada 74 kan, 74 gram per 1000 cm padu. Tapi dalam air kencing kosong, tak ada. Faham tak kat sini? Kosong. Maksudnya semua asid amino diserap semula. Kita belajar baru ni, bahagian tubul nefron yang mana? Adakah di glomerulus? Bukan, dekat situ berlaku atraturasan. Adakah ia berlaku di tubul berlingkar proksimal? Ya. Penyerapan semula asid amino, glukosa, air kan secara osmosis kan. Kalau glukosa dengan asid amino tu secara pengangkutan aktif. Jadi semua 100% diserap semula asid amino daripada tubul berlingkar proksimal ke dalam kapilari darah. Jadi kalau kamu tak ada perkataan 100%, kamu tak ada perkataan semua, maka kamu tak dapat markah. Contoh, kamu buat ayat gini. Asid amino diserap semula ke dalam kapilari darah. Maka kamu tak akan dapat markah. Sebab apa? Jelas di sini kosong dalam air kencing. Maksudnya semua asid amino ni diserap semula ke dalam kapilari darah. Di mana? Pada tubul berlingkar proksimal. Kalau Liku Henle menurun menaik tu air dengan garam kan? Liku Henle menurun air kan? Liku Henle menaik garam kan? Jadi kalau untuk tubul berlingkar distal dengan tubuh pengumpul tu, dia penyerapan semula garam dengan air bergantung kepada keperluan badan. Sama ada menggunakan bergantung kepada badan kita lah. Jadi masa tu akan dirembeskan ADH ataupun aldosteron. Okey. Boleh jadi jawapan dia, terangkan perbezaan di antara kepekatan asid amino dalam plasma darah dengan dalam air kencing. Sekarang terangkan. Bila terangkan mesti ada fakta dan huraian. Apa dia? Apa dia perbezaan tu? Perbezaannya adalah kepekatan asid amino dalam plasma darah lebih tinggi berbanding dalam air